To pitch it or not to pitch it jerawat. Kan ada kan video-video yang ada di secara online lah sekarang ni, kat YouTube pun ada, kat Instagram pun ada, kat social media lah. Ada yang kata boleh pijit jerawat. Ada juga yang kata tak boleh pijit jerawat. Dan ini menyebabkan ada yang tanya balik pada Glowy, pada saya, boleh ke tak pijit jerawat. Jadi dalam video ini kita nak jelaskan tentang to pijit or not to pijit your jerawat. Hai Glowy girls, Glowy guys. Kita bincang tentang jerawat pada video kali ini. Kita nak bincang tentang perlu ke, boleh ke, okey ke, tak okey ke kita nak picit ataupun tak nak picit jerawat. Kekeliruan ni berlaku bukan apa. Ada yang menganggap picit jerawat tu, alah, saya biasa dah picit, tak berlaku apa-apa pun. Ada juga yang kata, takutlah nak picit. Jadi kita nak ada satu stand yang jelas. Jadi untuk memahami stand yang jelas ni, boleh ke tak picit jerawat, okey ke tak, selamat ke tak, saya nak anda faham tentang apa yang berlaku jika jerawat anda itu anda picit. Satu perkara yang mungkin berlaku adalah anda mungkin bila picit jerawat tu nampak puas hati sebab benda dalam jerawat tu dah terkeluar, nampak macam terkeluar kan, rasa macam yes, victory. Ya gitu, puas hatilah, satisfied. Tetapi sebenarnya berkemungkinan ada lagi isi atau nanah jerawat itu yang tertinggal di dalam, malah boleh jadi juga dia boleh pergi jauh ke dalam. Kenapa? Aksi memicit itu, menekan kulit itu tadi, menyebabkan kantung jerawat itu yang ada nanah tu semua pecah. Dan jangkitan di dalamnya, nanah di dalamnya merebak lebih dalam daripada sepatutnya. Jadi mungkin kita rasa macam tak ada apa-apa kot, dah keluar sepenuhnya kot. Mungkin masih ada peluang bahawa jerawat tu muncul balik, wujud balik, keluar balik disebabkan nanah di dalam itu masih ada di dalam bahagian dalam kulit. Kedua, perkara yang boleh berlaku kalau anda picit jerawat juga adalah lebih banyak jerawat tumbuh. Kenapa? Aksi memicit ini berkemungkinan besar menyebabkan bakteria, minyak, nanah, segala kekotoran di dalam kawasan jerawat itu, di dalam jerawat itu merebak ataupun tersebar ke kawasan kulit yang lain. So kawasan kulit yang lain ni elok-elok asalnya okey je, menerima pula bakteria ni tadi, menerima kekotoran-kekotoran ini tadi, menyebabkan jerawat di kawasan lain yang berdekatan atau mungkin boleh jadi jauh juga muncul semula. Bayangkan juga bila anda memicit jerawat itu, tangan yang tadi picit jerawat tu yang ada kekotoran, ada bakteria tu pegang-pegang pula kawasan muka yang lain. Anda sebenarnya sudah pun memindahkan kekotoran dan bakteria yang daripada jerawat yang asalnya satu je tadi kat satu tempat, merebakkannya, bawa dia ke tempat lain pula. Kan tak baik tu. Perkara ketiga yang boleh berlaku kalau anda picit jerawat adalah anda menyebabkan kawasan jerawat jadi lebih teruk. So contohnya begini, bila anda picit jerawat, anda mengenakan tekanan yang kuat. Mana ada orang picit jerawat lembut-lembut, mestilah kuat. Tekanan yang kuat kepada jerawat dan kawasannya, itu menyebabkan anda menekan nanah jerawat tu tadi lebih jauh ke dalam kulit. Pada masa yang sama, tekanan daripada tangan anda yang tekan dengan kuat itu tadi boleh menyebabkan keradangan. Dan keradangan boleh menyebabkan jerawat ini jadi, elok-elok dia mungkin jerawat yang tak berapa nak kritikal, sekarang dia boleh jadi lebih kritikal kerana keradangan tu menyebabkan trigger dia jadi jerawat yang lebih kritikal. Faham tak? So keradangan ni selain daripada itu, kesan tak baik dia boleh menyebabkan ada lebam-lebam, ada bekas-bekas warna merah. Itu semua boleh berlaku kalau anda picit jerawat. Keempat, aktiviti, dia bukan aktiviti. Perangai memicit jerawat itu boleh menyebabkan parut dan juga bekas jerawat. Benda ni dua benda yang berbeza. Kita bincang tentang parut dulu. Parut jerawat ni berlaku apabila ada luka pada kulit kita. Ada luka. Kita panggil luka ni dia macam kerosakan pada struktur kulit. So aktiviti lagi
perangai menekan jerawat itu yang menyebabkan luka-luka ini akan triggerkan, mencetuskan satu aktiviti kulit yang kita panggil proses pemulihan kulit. Ya, tapi bila semakin tinggi, semakin banyak tekanan yang kita buat, boleh jadi luka tu jadi lebih besar, lebih kritikal. Jadi menyebabkan proses pemulihan ni akan memerlukan perlu menghasilkan lebih banyak kolagen untuk tampung kerosakan atau luka-luka yang tadi kita telah buat disebabkan kita picit. Ya. So, dalam keadaan begini yang berulang-ulang, apa yang boleh berlaku adalah kolagen yang dihasilkan dia boleh jadi terlebih, dia juga boleh jadi terkurang. Ya. Proses ni proses semula jadi, kita tak boleh decide kolagen tu terlebih ke terkurang. Kalau kolagen tu dihasilkan terlebih semasa proses memulihkan luka akibat ditekan kerana nak picit jerawat tu tadi, apa yang berlaku adalah anda akan dapat jerawat yang jenis struktur dia ke atas. Kita panggil hypertrophic scar. Hypertrophic scar ni adalah parut struktur kulit yang berbeza, yang ke atas, yang berlebihan. Kalau kulit macam ni, dia ketoing ke atas. Ada satu lagi atrophic. Atrophic ni ke dalam, yang berlubang-lubang. Itu akibat kolagen yang kurang. So proses pemulihan ni kita tak boleh halang, dia memang akan berlaku. Tapi tekanan yang kita kenakan pada kulit akibat memicit tadi, boleh menyebabkan lubang tu ataupun luka tu jadi besar atau kecil dan membezakan kolagen yang dihasilkan dalam proses pemulihan. So itu parut jerawat. Satu lagi selain daripada parut, ada juga bekas jerawat. Kalau bahasa Inggeris bekas jerawat ni acne marks ataupun blemishes. Berlaku apabila berlaku keradangan. Tadi kan kita picit kulit menyebabkan keradangan. Keradangan ini kesan selepas itu adalah berlaku aktiviti penghasilan melanin berlebihan. Ini memang normal dan menyebabkan kita tengok pada permukaan kulit nampak tompok-tompok gelap. Makin kita kenakan tekanan, makin banyak keradangan berlaku, makin gelap ataupun makin banyak kawasan yang gelap-gelap itu. So, memicit jerawat boleh menyebabkan parut, boleh juga menyebabkan bekas jerawat yang boleh sukar untuk dihilangkan. Kalau anda picit jerawat, sebenarnya satu benda yang anda tak sangka anda buat, anda menzolimi kulit anda kerana anda mengganggu proses pemulihan kulit. Jerawat ni sebenarnya dia adalah satu keadaan proses pada kulit yang mana dia boleh sembuh sendiri. Dalam tempoh 3 ke 7 hari dia boleh sembuh sendiri. Kalau kita pakai bahan-bahan yang membantu mengecutkan jerawat ataupun kita panggil memulihkan jerawat dengan cara bunuh bakteria ke, hilangkan minyak ke, hilangkan sumbatan ke, dengan bahan tertentu dia boleh membantu percepatkan tempoh pemulihan jerawat. Biasanya tempoh pemulihan jerawat ni 3 ke 7 hari. Kalau kita guna bahan-bahan tertentu, dia boleh jauh lebih cepat. Tetapi proses pemulihan jerawat tidak termasuk aktiviti memicit jerawat. Itu bukan tindakan yang betul untuk bantu proses pulihkan keadaan kulit dia sendiri. Jadi kalau anda ada niat nak garu, nak picit, nak tekan jerawat itu secara sengaja ataupun acah-acah macam tak sengaja. Ada orang acah-acah tak sengaja tahu, dia toilet tempat lain, dia picit. Ada perangai macam tu. Jadi anda sebenarnya umpama dia macam ni lah. Umpama dia macam kalau anda ada luka akibat mungkin kemalangan kecil ataupun besar ke kan, dan luka-luka itu sampai memerlukan untuk dijahit. Katakanlah contoh je lah, adakah tempat yang dijahit itu kita akan ganggu, kita akan garu, kita akan picit, kita akan tekan? Tak kan? Sebab kalau kita buat macam tu, kita mengganggu proses pemulihan luka itu. Samalah juga dalam situasi jerawat. So kalau jerawat tu asyik kena ganggu je, terjejaslah proses pemulihannya. Ada satu perkara lagi yang boleh berlaku kalau anda picit jerawat. Perkara ini, situasi ini jarang berlaku tapi pernah berlaku. Jadi I would like to share with you a story first. So pada tahun 2017, yes 2017, ada seorang lelaki ni tahu, dia nampak macam ada jerawat dekat atas bibir dia, nampak macam ada nanah-nanah sikit, jadi dia geram lah. Kan dekat atas bibir pula tu kan, semua boleh nampak kan, melainkan pakai mask lah. So dia picit jerawat itu untuk tujuan mengeluarkan nanah yang dia nampak lah. Jadi nanah yang dia anggap jerawat tu rupa-rupanya bukan jerawat, tahu tak? Itu adalah bisul, yang mana nanah yang terbentuk di bawah folikel rambut
bawah kulit dia tu, ya, bawah liang folikel rambut ni, liang pori-pori lah dan juga telah dijangkiti bakteria. Bila dipicit menyebabkan dia merebak, menyebar ke kawasan tubuh yang lain. So, apa yang terjadi berikutnya adalah kawasan tersebut menjadi membengkak dan lelaki ini mengalami kesukaran bernafas. Astaghfirullahalazim. Dengar pun dah takut Kesukaran bernafas tau. Picit satu jerawat, kesukaran bernafas. Tapi sebenarnya itu bukan jerawat, dia sangka itu jerawat. Rupa-rupanya bisul. So, untuk menyelamatkannya, dia dibawa ke hospital. Doktor terpaksa membuang 8 cm sel tisu mati yang berdekatan dengan bisul dia tu kat atas bibir dia tu dan mengeringkan 100 mililiter nanah yang menjangkiti kawasan tersebut. Selepas pembedahan, doktor berterusan selama 5 hari mengeringkan antara 50 ke 100 mililiter nanah daripada kawasan tersebut. Jadi kadang-kadang kita ingat dekat permukaan nampak macam jerawat je, tapi rupa-rupanya bila kita picit, di bawahnya itu, di dasarnya itu ada masalah yang jauh lebih besar. It's not just an acne, it is not acne anymore dalam situasi itu. Kita tak tahu, jadi sebab itu kita minta untuk elakkan. Lagi satu, tadi saya sebutkan, lelaki ini jerawat dia tumbuh dekat kawasan atas bibir. So ada satu kawasan yang mana saya nak anda beri perhatian, dia macam segitiga. Ada seorang staff saya panggil segitiga merbuda. Pelik betul. Nasib baik dia tak keluar siaran waktu ni rakaman ni. Kawasan segitiga ini dia kat sini. Dia macam ni. Okay. So nama ada orang panggil dia danger triangle. Scientific term dia adalah cavernous sinus. Kawasan ini di dasarnya terdapat saluran darah, terdapat saluran saraf yang banyak dan berhubung direct dengan otak. Jadi kalau ada gangguan pada permukaan kulit, dia boleh menjejaskan bahagian dalam yang mungkin kita tak nampak dengan mata kasar. So bila bahagian dalam saraf dan saluran darah ini terjejas yang direct berhubung dengan otak ni tadi, perkara-perkara ataupun komplikasi yang boleh berlaku ada banyak. Buta, lumpuh, meningitis, malah dia adalah fatal. Tahu tak fatal tu apa? Membawa kepada kematian. Macam tak logik tapi itu boleh berlaku. Jarang berlaku tapi boleh berlaku. Picit sesuatu yang disangka jerawat membawa kepada kematian. Nak picit tak? Nak picit? Jangan. Okey, so kita bawa pada persoalan pertama tadi. Dari awal video saya tanya to picit or not to picit the jerawat. Jawapan dia adalah memandangkan saya telah senaraikan 6 keburukan atau perkara yang boleh berlaku jika anda picit jerawat. Rasanya ketika ini the wise decision that we can conclude from this particular video adalah jangan picit jerawat. The more effective way to do it is actually guna bahan-bahan yang terbukti secara saintifik boleh mengecutkan jerawat, membunuh bakteria, menghilangkan sumbatan yang berlaku dalam pori-pori, dan satu lagi, jangan rushing, jangan tergesa-gesa dalam pemulihan jerawat. As long as you do it the right way, maksudnya menggunakan bahan yang betul, tak ganggu jerawat itu, insya-Allah jerawat boleh pulih dengan baik. Dia ambil masa tapi dia boleh pulih dengan lebih baik. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.